أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-11, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang cincin yang dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah masuk pada muka surat yang ke-83. Sambungan dia. Telah bertanya Herakulis kepada Abu Sufyan. Kata Herakulis, saya tanyakan kepada kamu, adakah nenek moyangnya pernah mengaku menjadi nabi sebelumnya? Ini sambungan ya. Kalau tuan-tuan yang ikut kuliah minggu lepas, saya berhenti dekat sini. Jadi Herakulis tanya kepada Abu Sufyan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang seterusnya, Abu Sufyan kata Herakulis, aku bertanya kepada kamu, apakah ada nenek moyangnya yang pernah mengaku menjadi nabi sebelumnya? Kamu juga menafikannya. Jika ada orang yang mengaku nabi sebelum ini, saya kira dia mungkin cuba untuk menirunya. Jadi Herakulis tanya Abu Sufyan, aku bertanya kepada kamu ni, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, ada tak di kalangan keluarga dia yang jadi nabi? Jadi jawab Abu Sufyan, tak ada. Jadi Herakulis beritahu, kalaulah ada, bolehlah aku mengatakan mungkin dia nak meniru datuk nenek dia yang jadi nabi. Jadi tak ada. Herakulis kemudian bertanya tentang kafilah itu. Apakah ajaran beliau? Kemudian Herakulis tanya dengan orang yang duduk belakang Abu Sufyan. Bukan Abu Sufyan, dia tanya yang jemaah yang duduk belakang dia, kawan-kawan dia. Maka dia tanya, Herakulis bertanya kepada jemaah kafilah itu. Kata Herakulis, apakah ajaran beliau ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia menyeru kepada apa? Jawab mereka, mendirikan solat. Nombor satu dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyuruh orang untuk dirikan solat. Maksudnya lepas masuk Islam, benda yang mula-mula Nabi ajar adalah solat. Jadi solat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Jadi kalau satu orang Islam, dia tinggalkan solat, tak ada apa kat dia lagi dah. Orang beri tamsilan. Orang beri tamsilan lah, tamsil contoh. Rukun Islam ni dia ada 5. Dia ada ucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian solatul maktubah, memelihara solat fardu 5 waktu. Kemudian apa? As-saumi Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan, kita puasa 30 hari atau 29 hari Ramadan. Berpuasa sebulan Ramadan. Kemudian mengeluarkan zakat. Cukup nisab, ada harta, mampu keluar zakat.
ataupun zakat fitrah. Puasa cukup kita bayar zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji di Baitullahil Haram. 5. Jadi rukun Islam ni 5. Jadi 5 ini kata para ulama dia bagi tamsil macam ni. Kalau satu orang dia tinggalkan haji, dia masih lagi Islam. Kalau dia tinggalkan puasa, dia tak bayar zakat, dia masih lagi Islam. Kalau dia tak berpuasa, dia masih pegang agama dia, dia masih Islam. Tapi tuan-tuan, kalau dia tak semayang, apa jadi agama? Agama apa jadi? Habislah agama. Inilah agama. Tamsil, ulama bagi tamsilan. Contoh, kita nak pegang agama ni, agama ada rukun dia. Dia ada rukun dia. Jadi rukun dia 5. Pegang agama. Jadi kalau satu orang dia tak tunaikan haji, sebab bukan semua orang yang mampu menunaikan haji. Sekarang haji dah jadi 30,000. Haji jadi 30,000. Subsidi kerajaan. Kalau pergi haji muhasasah, berapa cikgu? 11,000. Kerajaan subsidi lagi, tambah lagi. Itu haji muhasasah tu sekali je. Tapi bila ada orang buat rayuan nak juga pergi haji, tabung haji kata kota dah tak ada. Tapi kalau nak juga kota tu, kena ambil kota yang bayar 30,000 tu lah. Kota yang 11,000 tu tak ada. Kalau nak juga pergi, ada kota yang 30,000. Jadi bukan semua orang mampu pergi haji. 30,000. Jadi kalau tak pergi haji, masih lagi Islam. Kemudian tak bayar zakat, tak mampu nak bayar zakat, mungkin miskin, tak mampu bayar zakat, masih lagi Islam, masih pegang agama. Masuk bulan Ramadan, tak nak puasa ataupun tak mampu nak puasa, masih lagi Islam. Tapi kalau dia tinggalkan solat, terlepas jari ni, botol tak boleh pegang. Jadi as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Yang membezakan antara satu orang mukmin dengan kafir, solat. Yang membezakan satu orang Islam dengan satu orang yang kafir, solat. Jadi dosa yang paling besar selepas syirik adalah meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Jadi dia Hercules tanya kepada kafilah Abu Sufyan, apakah yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ajar kamu ni? Dia seru kepada apa? Apakah ajaran beliau? Maka mereka menjawab, dia menyeru kami untuk mendirikan salat. Nabi suruh salat, Nabi suruh terima Islam dan dirikan salat. Kemudian dia memerintahkan kami untuk membayar zakat. Dah solat, Nabi suruh bayar zakat. Dan memelihara hubungan yang baik sesama saudara. Nabi suruh sambungkan silaturahim. Di kalangan saudara mara yang ada pertalian darah ni, sambung silaturahim. Itu sebab dalam bab sedekah ataupun zakat, kita nak bagi sedekah, afdal keluarga kita dulu. Nombor 1 ranking dia, kita nak bersedekah ni, nombor 1 siapa? Ahli keluarga kita dulu. Nafkah isteri, anak selesaikan dulu. Nafkah isteri,
nafkah isteri, keperluan keluarga, kita selesaikan dulu. Bila ada lebihan, Allah bagi kita rezeki lebih. Yang kedua siapa? Adik-beradik kita. Tengok adik-beradik kita ni. Tuan-tuan, kita semua ni ada adik-beradik. Jangan beritahu saya semua adik-beradik kita okey. Biasanya dalam 5, 7, yang 7, 8 adik-beradik, 10 adik-beradik, mesti ada satu terpleot dia. Tahu terpleot? Orang Melayu kata terpleot. Haji, mesti ada satu terpleot. Bukan terpleot apa, itu ujian. Kadang-kadang abang nombor 1 guru besar, kakak nombor 2 doktor, yang nombor 3 cikgu, yang nombor 4 kerja kampung, yang nombor 5 kejap kerja, kejap tak kerja, yang nombor 6 kejap masuk pusat, kejap keluar pusat. Kita mesti ada tu ni. Kadang-kadang yang kecil itulah, yang bongsu tu dia mengelupur sikit. Kan kejap kerjanya, kejap tak ada kerja. Manjang tak ada duit aja dia. Kejap-kejap dia telefon kita, bang, pinjam $100 lah. Bang, rumah tak ada barang ni, gaji tak dapat ni, pinjam $200 bang. Kau nampak tak? Kadang-kadang dalam adik-beradik kita bukan semua senang. Tapi kalau adik-beradik kita 5 orang, 5 doktor, 5 bagus, alhamdulillah. Tapi susah cari macam tu. Jangan kita nampak keluarga orang tu senang semua okey, tak? Dia ada rahsia dia, dia ada masalah dia. Tapi dia yang tak cerita dengan orang masalah keluarga dia. Dia ada, setiap orang ada masalah keluarga kita. Jadi sedekah yang paling afdal lepas anak isteri kita, adik-beradik kita. Tengok adik-beradik kita. Lepas adik-beradik kita siapa? Mak saudara, bapa saudara, anak-anak buah kita, yang ada kaitan pertalian darah dengan kita. Kita punya cacar. Kadang-kadang cacar kita tak mana, duduk ujung mana, dekat Batu Cape sana dia duduk. Raya setahun sekali kita pergi jumpa dia. Duduk pula dekat bawah TNB punya apa? Substation. Ya, marah cacar. Kadang-kadang kita sini tapi kita main cacar tu. Duduk satu tu, saya bagi contoh, duduk dekat TNB substation bawah, terselit tak mana-mana. Rumah pun macam nak roboh dah rumah dia. Jadi dia afdal atas harta kita. Jadi kalau kita nak bersedekah, selesaikan dia dulu. Jadi kalau kita pergi selesaikan dia, itu lebih afdal daripada kita bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai pertalian darah dengan kita. Bukan tak boleh, boleh. Tapi selesaikan apa? Kemudian ada lebih lagi. Mungkin berkat kita jaga adik-beradik keluarga kita, Allah bagi kita lagi. Allah bagi kita. Jadi ada lebihan. Kita bagi orang luar daripada aqrabin, luar daripada tali persaudaraan kita tu, orang luar pula. Anak yatim, fakir, miskin. Bagi ya. Jadi itu susunan dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Nabi menyeru kepada solat. Nabi perintah kepada solat, kemudian Nabi suruh lepas solat apa dia? Nabi suruh bayar zakat. Fulus. Dalam ni mau angkat keluar. Tuan-tuan, ujian yang paling besar nak angkat ni daripada ni nak keluar ni. Ini benda yang ujian perasaan. Nak angkat ni. Jadi Nabi tahu manusia cinta kepada mal, cinta kepada harta. Bukan senang tuan-tuan. Pagi sampai petang kita kerja dapat RM50 je. Dapat RM50. Dah dapat RM50, tiba-tiba datang satu orang, Assalamualaikum Imam, RM20 bang. Rumah beras tak ada, gas tak ada. Kita dah kerja ni daripada pagi sampai petang, baru dapat RM50. Baru keluar pintu masjid, dia dah tunggu depan dah. Mam, rumah beras tak ada, gas pun tak ada. Jadi kadang-kadang kita nak bagi tu pun
kita pun memerlukan. Jadi macam mana keadaan? Jadi ujian. Jadi Allah SWT mengetahui manusia cinta pada amal. Tapi bila lepas solat je, Nabi perintahkan untuk keluarkan zakat. Tekan perasaan kita, keluarkan zakat, supaya Allah sucikan harta kita. Kemudian Nabi SAW perintahkan untuk memelihara hubungan baik sesama saudara, di kalangan akrabin. Nabi kata hubungkan silaturahim. Mana-mana yang lama tak pergi ziarah, pergi ziarah. Nasib baiklah kita ni tuan-tuan, ada hari raya Aidil Fitri, ada Aidil Adha, ada juga waktu raya tu kita jalan, mana yang kita dapat saja. Tapi tak semestinya tunggu raya. Bila kita ada masa, kita ziarah. Kemudian Nabi sallallahu memerintahkan untuk menjaga kesucian diri. Nabi perintahkan kami ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami lepas sembahyang, lepas keluar zakat, hubungkan silaturahim. Nabi suruh kami jaga kesucian diri ini. Maknanya apa? Jangan berzina. Nabi larang kami daripada berzina. Jaga kesucian diri ini maknanya baik laki-laki maupun perempuan. Jaga maruah diri ni, kesucian diri. Orang laki-laki pun jangan berzina, orang perempuan pun jangan berzina. Kemudian merendahkan diri. Maknanya apa? Tawadhu. Kita dengan sesama Muslim ni, kita kena ada sifat apa? Kita merendahkan diri kita. Bukan semua benda yang kita cakap tu betul. Hari ni kita nak orang semua dengar cakap kita. Hari ni semua orang tak betul. Ini orang tak betul, itu orang tak betul, ini orang tak betul, ini orang tak betul, ini ustaz tak betul, ini imam tak betul, ini habib tak betul, ini syekh tak betul, semua tak betul. Kau satu orang je betul. Kan? Ini ustaz tak betul, ini ustaz. Ini imam tak betul, ini imam. Ini habib pun tak betul, ini habib. Semua tak betul. Semua orang punya akidah salah. Kau punya akidah je betul. Kau je kenal Allah, orang lain semua tak kenal Allah. Engkau je faham Allah berada di istiwa, orang lain semua bodoh. Kau je benar dalam keimanan. Kau je benar dalam kesunahan. Orang lain semua tak betul. Jadi ini penyakit apa? Ia kibir, kata Maulana Umar Palampuri, ia kibir ki alamat. Maulana Umar Palampuri rahmatullah kata apa? Ia kibir ki alamat. Ini tanda-tanda takabur. Senang je nak tahu tanda takabur ni. Bila kita rasa kita je semua betul. Kita nak muzakarah dengan orang. Orang dah bagi penerangan, kita tak boleh terima. Kita nak orang tu terima kita. Tapi kita cakap dengan orang, kita kena berlapang dada. Kita kalau nak muzakarah kena berlapang dada. Orang dah beri keterangan, orang beri dalil, kita tak boleh terima. Kita nak orang tu ikut kita juga. Mana boleh? Mana boleh? Tak boleh. Kenapa saya cakap benda ni? Saya minggu lepas ada saudara buat majlis. Dia sembelih 2 ekor kambing, akikah cucu. Dia buat akikah untuk cucu dia, 2 kambing. Dia sembelih 2 ekor kambing, dia nak buat akikah. Dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, nak minta jasa baik lah," dia kata. Dia duduk Shah Alam, minta tolonglah. Dia kata nak buat akikah, tapi buat taklah ramai, tapi buat rumah tak besar, tapi buat kecilan sikit. Kecil-kecil pun dalam 34 orang, 30 orang adalah. Buat baca Yasin, nak buat macam mana Ustaz? Saya kata tak apalah. Kita buatlah baca, dah ada 40 orang tu, kita buatlah baca Yasin. Bolehlah Ustaz. Lepas baca Yasin tu, buatlah sikit tahlil arwah. Kita ni semua mak bapak dah tak ada. Iyalah betul lah Ustaz. Bolehlah Ustaz. Buat baca Yasin, lepas tu buat sikit tahlil arwah, doa selamat sikit, lepas tu kita apa? Saya nak jamu orang makan. Saya kata okey. Saya pun bawa lah kita pergi.
Dah sampai-sampai kita pun tengok orang pun dah ada, pukul 12 tu baca Yasin. Dah habis baca Yasin, dah habis Yasin, dah habis tahlil, dah habis doa apa semua. Kita pun makan. Tengah makan tu, datanglah ada satu orang. Dia tak adalah datang baca Yasin, dia datang time makan. Tahu, ini pun saya nak beritahu tuan-tuan lah. Kita ni kalau orang jemput kita tuan-tuan, ini adab. Ini apa? Ini adab. Tapi memang saya perhatikan dia dah. Dia datang, orang time makan baru dia sampai. Jadi tak apalah, kita pun raih kalau dia. Tapi dia kenal lah saya. Dia pun duduk kat meja saya tu. Kita sambil makan, dah habis makan dia pun sembang, borak-borak. Kita borak biasa aja, borak tanya apa khabar, sihat ke apa. Dalam borak-borak tiba-tiba dia tanya saya, ni apa cerita Mufti Negeri Sembilan ni? Tak apalah, rekod. Kalau Datuk Usop pun dah bencin lah, tapi tak apalah. Dia tanya, ni apa cerita Mufti Negeri Sembilan ni? Saya kata, apa cerita Mufti Negeri Sembilan? Cerita apa? Saya kata, cerita apa? Saya pun tak tahu. Tak ada, ni zikir hu ni, dia kata. Ni zikir hu dia kata. Dia kata, macam mana Mufti Negeri Sembilan ni? Dia kata. Saya kata macam ni lah, tuan. Saya tak nak komen apa-apa, saya pun tak nak cakap apa-apa. Tapi untuk satu mufti kerajaan Negeri Sembilan nak keluar satu statement, kita Negeri Sembilan, kita ni kita tak sama dengan negeri lain. Negeri kita Yang Tuan, dan kita ada Datuk Undang Yang 4 dan Tengku Besar Tampin. Kita ni lain sikit. Negeri lain dia ada sultan dia, tapi kita ada sultan kita, tapi kita ada Datuk Undang Yang 4 dan Tengku Besar Tampin. Kita ada belakang tu ada 5 lagi power. Dan kita ada mufti kerajaan Negeri Sembilan, dan di belakang mufti kita ada lebih kurang 12 orang ahli majlis jawatan kuasa fatwa. Maknanya bila satu-satu perkara nak diputuskan, nak dikeluarkan, jawatan kuasa fatwa kerajaan Negeri Sembilan akan bersidang. Dan untuk dia keluarkan satu perkara tu, dia takkan keluar suka-suka. Jadi saya tak mau komen apa-apalah, saya kata. Pasti bila dia beri keterangan, pastilah ada dalil. Saya jawab macam tu. Dia jawab dengan saya, mana ada dalil Ustaz? Dia kata mana ada dalil? Saya kata, you nak saya bagi jawapan apa? Apa jawapan yang kita boleh bagi lagi? You pun bukan alim. Alim naik. Awak pun bukan alim. Awak alim YouTube. Tahu? Alim YouTube. YouTube ni 5-10 minit, kang ni kang 7-8 minit, kang ni 8. Kita campur semua. Tidak dikawal. Saya jawab macam tu lah. Dia kata mana ada dalil? Saya kata saya tak berani jawab. Dia kata saya bukan apa. Dia kata contoh, dia kata macam ni baca Yasin ni. Dia kata nak cerita, nak keluar lah tu. Ni macam baca Yasin ni, kan? Dia kata ni semua tak ada dalil. Tahlil arwah ni semua. Saya kata macam ni. Saya kata untuk you keluarkan satu benda macam ni, kan? Saya kata simple aja lah tuan. Amalan, saya kata dengan dia, amalan membaca Yasin sama ada pada malam Jumaat. Tuan-tuan kena faham benda ni betul. Islam, saya kata Islam cecah di bumi tanah Melayu ni. Islam cecah di bumi Nusantara ni, tanah Melayu ni, tanah yang berdaulat ni, 1400 Masihi, lebih kurang menurut catatan Ibnu Battuta
dan Marco Polo yang datang ke rantau Nusantara pada akhir kurun yang ke-13, awal kurun yang ke-14. Masa tu dah nampak ada orang, dah ada Islam dah ada. Jadi Islam cecah bumi yang berkat ni lebih kurang 1400 tahun Masihi. Sekarang dah 2023. Daripada 1400 tahun Masihi sampailah 2023. Hampir 800 tahun. Di antara tempoh 800 tahun ini, beribu ulama, ratusan ulama telah berlalu pergi. Daripada 1400 hingga 2023 ni, beratus ulama telah berlalu pergi, telah datang dan telah pergi. Takkanlah dalam tempoh 800 tahun ni dia tak nampak apa yang kau cakap ni salah. Takkanlah 2023 ni baru kau jumpa. Kau yang baru masuk universiti, keluar tiba-tiba kau baru jumpa benda tu salah. Habis selama ni yang 800 tahun ulama berlalu pergi, daripada 1400 tahun sampai ni, takkanlah ulama kita semua ni bodoh. Takkan kita bodoh? Kan? Takkan bodoh ulama kita ni, tak nampak sampai dekat kau baru nampak. Amalan baca Yasin malam Jumaat ni tak betul. Orang buk panggil Yasin tak betul. Buat tahlil pun tak betul. Habis siapa yang betul? Takkanlah sekarang baru kita nampak benda tu tak betul. Mana mungkin? Jadi pasti ulama itu bila amalan-amalan yang berlalu, pasti mereka telah ketemukan benda tu. Cuma kita memiliki husnuzan, sangkaan baik pada para ulama. Tak apalah kalau tuan tak mau baca Yasin, tak apalah. Tapi janganlah kita membida'ahkan orang tu, memperlekehkan orang tu. Tak nak baca, tak apa. Bukan ada masalah pun, kan? Tak ada masalah. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau satu orang, macam kita baca malam Jumaat ni, tuan-tuan datang. Tuan-tuan baca Yasin. Yasin ada berapa ayat? 83. Tuan-tuan tak baca Quran lah. Mungkin di kalangan kita ada yang rajin baca Quran. Saya ambil pukul rata je. Mungkin di kalangan tuan-tuan saya sangka baik lah, ramai rajin baca Quran hari-hari. Tapi ramai juga yang tak baca Quran. Kita cakap realiti. Kalau kita semua ni rajin baca Quran, Quran Masjid Rahang ni macam baru je. Berkilat di Quran Masjid Rahang ni. Maknanya apa? Jarang sentuh. Kalau kita betul-betul rajin baca Quran, koyak Quran Masjid Rahang ni. Jadi kalau majoriti, kalau satu orang ni dia tak baca Quran, tuan-tuan, dia hanya baca Yasin malam Jumaat je. Dia datang malam Jumaat, itulah malam yang dia buka Yasin. Yasin ni Quran kan? Dia satu surah dalam Quran. Dia adalah jantung bagi Quran. Jadi kalau dia baca Yasin malam Jumaat sekali, maknanya dia telah baca 83 ayat. Kalau dia baca 4 Khamis, 4 Jumaat, dia dah baca 332 ayat. Kalau dia baca, cikgu, kalau dia baca 4 Jumaat tu, 4 hari Khamis malam Jumaat tu, dia tak miss, itu je hari dia baca Quran. Maknanya satu bulan tu dia dah baca 332 ayat. Kalau dia prorate, dia pukul rata bahagi 30 hari, dia telah baca 11 ayat. Ada tak di antara kita yang buka Quran dan baca 10 ayat? Hari-hari. Kita tanya diri kita kan, kita buka tak Quran? Kalau kita baca, saya baca 100 satu hari 100 ayat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan baca
pagi semalam dulu lepas baca hadis, barang siapa yang baca Quran 100 ayat pada satu malam, apa ganjaran dia? Dia mendapat satu kintar, kan? Kan? Betul? Kita dengar itu pagi subuh aja kan? Satu kintar. Dia dimasukkan dalam orang-orang, dia diselamatkan daripada dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang lalai. Dia terlepas daripada hak membaca Quran, terangkat. Kalau satu orang baca satu hari 100 ayat. Jadi maknanya kalau satu orang baca Yasin 83 ayat, dalam satu bulan 4 kali Yasin je dia baca. Itu maknanya dia telah baca 332 ayat Quran selama sebulan. Kalau dia bagilah 30 hari, maknanya dia dah baca 11 ayat. Jadi kalau kita tolak dia ni, lama-lama dia pun tak baca Yasin, sudah satu ayat Quran pun dia tak baca. Nampak tak macam mana syaitan tipu kita? Itu perangkap syaitan lah. Orang yang memang takap tu je dia baca Quran, kita pergi tolak dia. Melainkan kita ni memanglah hari-hari baca Quran, bangun pagi baca Yasin, macam Bilal Husin pagi-pagi baca Yasin. Dia hari-hari 83 ayat. Kang Al-Muk As-Sajadah ataupun lepas semayang duduk baca Quran lagi, alhamdulillah lah. Tapi adakah perkara itu benar-benar berlaku pada kita? Apakah perkara itu benar-benar berlaku kepada semua orang? Tuan-tuan nampak tak apa saya nak cakap? Jadi maknanya saya beritahu dia macam tu. Akhirnya saya beritahu dia, saya kata, tuan, kalau tuan berpegang dengan pandangan ini, dalam beberapa masa lagi yang akan datang, sebelum saya bangun tu saya cakap lah, dalam beberapa tahun yang akan datang ini, percayalah cakap saya, akhirnya tuan akan sampai di satu penghujung jalan, iaitu akhirnya dalam kalbu tuan ini, tuan akan mula merasakan keislaman diri tuan lebih baik daripada orang lain. Tuan akan merasakan keislaman tuan ni lebih baik daripada orang lain. Tuan akan merasakan kefahaman agama tuan ni lebih tepat daripada orang lain. Bila tuan mula sampai pada tahap itu, kata Maulana Umar Parangpuri, kau akan jatuh pada pandangan Allah. Kau akan mula jatuh daripada pandangan Allah. Bila kau mula rasa, akulah yang paling baik. Bila kita ada perasaan tu, tuan-tuan, habis kita. Itu sebab kita baca dalam Fadail Quran, kalau saya tak silap, Fadilah Salat, saya lupa nama dia, yang dia jadi imam. Dia naik jadi imam, semayang, tiba-tiba syaitan datang ganggu dia. Saya lupa nama dia. Dia datang ganggu dia. Syaitan berkata, di antara semua jemaah yang hadir ini, engkaulah yang paling baik. Engkaulah yang paling baik. Sebab itulah engkau telah dipilih menjadi imam. Nampak? Maka dia kata, setelah solat, aku bersumpah, aku tidak akan menjadi imam lagi. Dia kata. Sebab apa? Gangguan syaitan tu terlalu kuat. Itu sebab kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang nak jadi imam ni pun susah. Imam ni pun kena tasdik dalam hati dia. Ya Allah, mereka yang semayang belakang aku ni jauh lebih baik daripada aku. Barulah kita angkat takbir Allahu Akbar. Nampak kan? Nak jadi imam ni, naik je imam, sebelum semayang mustasdik dalam hati, ya Allah, mereka yang semayang belakang aku ni ada yang jauh lebih baik daripada aku. Apa kita semayang? Kalau tidak, syaitan akan ganggu kita. Masya Allah, Tuan hebat, Tuan itu. Bila kita mula ada merasakan kehebatan, maka kata Maulana Umar Parangpuri rahmatullah alaih, pada waktu itu kamu akan jatuh pada pandangan, kau akan mula jatuh pada pandangan Allah. Seperti mana iblis telah jatuh pada pandangan Allah. Sebab iblis merasa kagum terhadap diri dia. Dia rasa kagum. Dia rasa khazanah ilmu ni dalam genggaman dia. Bila dia ada perasaan tu, Allah benci perasaan tu. Walaupun dia soleh.
Walaupun dia semayang ribu-ribu rakaat, Allah benci perasaan tu. Dan pada waktu itu Allah jatuhkan dia pada pandangan Allah sehingga tergelincir dia. Dan akhirnya Allah isytiharkan dia aba wastakbara, ingkar dan takbur. Wa kana minal kafirin. Kafir kau kata Allah. Jadi penghujung kafir iblis ni, iblis tak tahu yang dia akan jadi kafir. Dia akan rasa dia sentiasa beriman dan duduk dalam syurga buat selama-lama dia. Dia tak ada dalam pengetahuan dia bahawa dia akan jadi kafir. Itu sebab tuan-tuan, saya pesan kat diri saya dan tuan-tuan, kita dalam beramal ni berhati-hati. Kita kena istighfar dan berhati-hati. Jadi itu je lah tuan-tuan. Jadi kita berhenti takat ni dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang, InsyaAllah.